Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kementerian Belia dan Sukan KBS menunggu laporan penuh Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka mengenai kematian seorang pesilat dalam pertandingan pra-pemilihan Sukan Malaysia SUKMA di Negeri Sembilan Sabtu lalu. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata, laporan itu penting untuk mengetahui sama ada penganjur mematuhi prosedur operasi standard SOP pertandingan atau sebaliknya. Menurutnya, pihak kementerian tidak menyalahkan mana-mana pihak namun mahu memastikan semua penganjur sukan mematuhi SOP bagi memastikan kejadian sedemikian tidak berulang lagi. Sebab tu saya cakap kita tak nak komen lebih-lebih dan kita ucapkan macam kita sebut takziah dan kita harap perkara ini jadi satu tanda aras lah betapa pentingnya untuk kita pastikan pematuhan SOP dan juga pematuhan macam kita sebut kod sukan selamat untuk apa-apa sekali pun bentuk penganjuran dan juga pemeliharaan atlet-atlet kita. Dalam insiden itu, pesilat Terengganu Wan Muhammad Haikal Wan Husin dilaporkan jatuh di atas gelanggang ketika pertandingan berlangsung pada jam 5 petang. Atlet berusia 20 tahun itu disahkan meninggal dunia pada pukul 1.20 pagi Ahad ketika dirawat di Hospital Tuanku Jaafar. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah menghentikan buat sementara program naturalisasi pemain di peringkat kebangsaan. Timbalan Menteri KBS Adam Adli berkata, langkah itu antaranya bagi menumpukan usaha mempertingkat prestasi bola sepak negara secara menyeluruh dengan memfokus kepada pembangunan sukan itu dalam kalangan pemain tempatan. Bagi tujuan itu, Kementerian melalui Majlis Sukan Negara MSN telah menjalin kerjasama dengan FAM untuk mewujudkan program pembangunan bola sepak negara sejak 2014 dengan memfokus kepada peringkat umur 7 hingga 17 tahun. Program ini merupakan pelan strategik jangka panjang yang telah pun menggariskan 9 inisiatif bagi menghasilkan generasi baru pemain bola sepak Malaysia yang boleh bersaing di peringkat Asia dan dunia seterusnya insya-Allah layak ke Piala Dunia. Sehingga kini program pembangunan bola sepak negara mempunyai seramai 16,228 orang pemain, 767 orang jurulatih daripada 63 akademi tunas, 63 pusat latihan daerah, 14 sekolah sukan negeri, sebuah sekolah sukan Malaysia. Bagaimanapun, beliau berkata kelab bola sepak yang bernaung di bawah Liga Bola Sepak Malaysia MFL masih boleh meneruskan program ini mengikut langkah dan prosedur ditetapkan kerajaan. Menjelang saingan Piala Presiden dan Piala Belia 2024 yang akan membuka tirai April depan, FAM memberi amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap individu yang terlibat dalam insiden pergaduhan. Kita berharap pada tahun ini kita tak anggap perkara-perkara tersebut berlaku dan saya juga sebagai Jadual Keselamatan kita akan ambil tindakan yang tegas terhadap insiden-insiden tersebut. Jadi kita akan PDRM akan menghantar supaya semua daerah atau negeri yang terlibat dengan perlawanan tersebut keselamatan perlu ditiadakan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Undian Piala Presiden dan Piala Belia bagi musim 2024 di Wisma FAM semalam. Saingan Piala Belia yang menggunakan format Liga 2 pusingan dijadualkan berlangsung bermula 27 April depan. Sementara itu, pertandingan Piala Presiden pula turut menggunakan format sama dan akan bermula pada 21 April depan. Menjelang saingan Liga Malaysia musim 2024-2025, Kedah Darul Aman KDAFC melakukan rombakan besar-besaran dengan menggugurkan 8 pemain import dan 5 pemain tempatan selain 2 pegawai pasukan. Dalam kenyataan di media sosial rasminya, KDAFC merakamkan penghargaan kepada barisan pemain serta pegawai berkenaan atas dedikasi mereka sepanjang musim lalu. Pihak pengurusan turut berterima kasih atas sumbangan dan perjuangan hebat mereka yang membantu pasukan Kenari menamatkan saingan Liga Super musim 2023 di kedudukan keempat.
Sementara itu, Sang Kenari turut mengumumkan 8 tonggak termasuk pemain tengah Muhammad Amirul Hisham Awang Kecik dan Abdul Halim Sa'ri telah menerima tawaran kontrak baru bersama pasukan. Manakala pemain sayap lincah Muhammad Fayad Muhammad Zulkifli Amin dan juga penjaga gol utama Kalamullah Al-Hafiz Marrawi antara 6 pemain yang memilih untuk terus kekal bersama KDAFC. Bekas juara double treble itu turut mengumumkan jenama sukan di bawah Al-Ihsan ALX sebagai penaja kit rasmi pasukan menghadapi musim baru. Ketua Jurulatih Baharu Skuad Hoki Kebangsaan Sarjit Singh bersedia memberi peluang kepada pemain veteran untuk kembali membarisi skuad Speedy Tigers. Beliau percaya usia bukanlah penghalang kepada mana-mana pemain untuk menampilkan prestasi cemerlang dalam skuad hoki negara. Sarjit berkata disiplin dan kegigihan menjadi keutamaan untuk barisan kejurulatihan memilih pemain yang akan membarisi skuad Speedy Tigers. Sesiapa pun coach, kalau ada player yang 300 cap, every coach want the player. But nowadays modern hockey, can he last? Can he play? Can he play? We have to look at his age. Kita kena tengok umur dia. Can he give the extra? Because the best time to get players beyond 50 is always 24 to say 27 to 28. After that, of course they are there, but depends. Kita bukan cakap when you are 38 you cannot play. You can play. Macam Ronaldo, he's at that age he's still running around. If the same player can do it, why not? Beliau berkata demikian pada sidang media Konfederasi Hoki Malaysia KHM di Stadium Nasional Hoki Bukit Jalil semalam. Dalam pada itu, Sarjit berkata beliau memerlukan masa 14 hingga 18 bulan untuk membentuk skuad yang ampuh dan dilengkapi pemain bertaraf antarabangsa untuk bersaing di peringkat tertinggi. Sementara itu, Presiden KHM Datuk Seri Subhan Kamal berkata Sarjit turut bakal diberikan peranan untuk mengendalikan skuad remaja kebangsaan selain perlu melihat keseluruhan ekosistem skuad hoki negara. Diorang semua akan duduk bawah satu bumbung. So kita kalau boleh, harapan kita biar pasukan senior dengan junior mesti bekerja bersama together, bukan separate macam dulu. Senior junior dah tak mau dah, kita nak bawa satu bumbung. So the head coach akan merungkai satu perancangan. Senarai nama pemain Speedy Tigers yang dipanggil menyertai latihan akan diumumkan pada 10 Mac ini. Melaka sasar 20 pingat emas pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2024 di Sarawak Ogos ini. Exco Belia Sukan dan NGO Negeri, VP Shanmugam berkata pihaknya optimis sasaran itu dapat dicapai berdasarkan prestasi memberansangkan daripada atlet yang terlibat. Menurutnya, persiapan pasukan Melaka kini sudah 60% bagi memastikan sasaran itu dapat dicapai. Tahun lalu pun kita almost there, 17 pingat. Tapi kita punya salah satu peserta perenang akuatik tu, dia tak dapat hadir di atas hal-hal kesihatan dan keluarga. So kita jatuh 2 pingat di sana. Dia adalah pingat sasaran. Begitu juga dengan Muay Thai. Muay Thai pun kita sasarkan pingat emas tapi kita tidak tercapai. So yang kita capai itu bila perak, kita boleh anggarkan. Perak itu adalah almost 0.5 ataupun 1.0. Markanya dengan perak dengan emas. So bila kita jatuh kepada perak itu, dia seolah-olah macam emas juga. Yang penting boleh tengok angka tu. Beliau ditemui pemberita pada majlis penyerahan watikah pelantikan bapa angkat, jabatan angkat dan anak angkat SUKMA Sarawak di Seri Negeri Air Keroh. Pada edisi SUKMA lepas di Kuala Lumpur, skuad Melaka meraih 17 emas, 11 perak dan 23 gangsa. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.